Assalamualaikum, saya Surya Nabila binti Muhammad Sofaizu dari kelas DPHU 4H yang bernombor metrik DHU 2020-24888. Saya akan menerangkan tentang latar belakang TTPM. TTPM ialah ringkasan kepada Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia yang merupakan satu badan bebas di bawah Seksyen 85 bahagian 12 Akta Perlindungan Pengguna 1999 Akta 599. Tribunal beroperasi di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Objektif utama penubuhan tribunal adalah untuk menyediakan saluran alternatif kepada pengguna untuk menfailkan tuntutan tebus rugi secara mudah, murah dan cepat. Ini adalah antara sebab mengapa pengguna keberatan untuk membuat tuntutan mereka terhadap peniaga, pembekal atau pengilang barang atau pembekal perkhidmatan yang tidak bertanggungjawab serta beretika di mahkamah sivil, walaupun mahkamah tuntutan kecil telah ditubuhkan di setiap negeri untuk mendengar tuntutan tidak melebihi RM5,000. Justeru itu, Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia ditubuhkan bagi menyediakan satu saluran alternatif kepada mahkamah sivil untuk pengguna menuntut tebus ganti rugi berkenaan pembelian barang atau perkhidmatan yang dibekalkan daripada peniaga atau pembekal perkhidmatan dengan cara mudah, murah dan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasmin Zahra binti Jamulidin daripada kelas DPHU 4G. Nombor metrik saya DHU 2020-24935. Saya akan menerangkan tentang peranan Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia atau ringkasannya TTPM dalam perlindungan hak pengguna. Apakah maksud hak pengguna? Hak pengguna ialah satu bentuk peraturan yang dibuat oleh kerajaan bagi melindungi hak serta kepentingan para pengguna. Sebagai contoh, penjual-penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada pengguna. Sebagai pengguna, kita memiliki hak untuk menuntut apa-apa yang telah merugikan kita menurut undang-undang. Antara peranannya adalah Tribunal Tuntutan Pengguna boleh mengadili tuntutan-tuntutan yang berkaitan dengan perkara-perkara di bawah bidang kuasanya seperti kes tuntutan tebus rugi bagi pembelian barang dan perkhidmatan di bawah Akta Perlindungan 1999. Seterusnya, amaun ataupun jumlah yang dituntut tidak melebihi RM25,000 atau pindaan barunya naik kepada RM50,000 sehingga tunggu tarikh pewartaan. Seterusnya, bidang kuasa TTPM boleh diperluaskan oleh menteri kepada perkara-perkara lain yang ditetapkan oleh menteri melalui perintah yang disiarkan dalam warta. Yang keempat, tuntutan yang terakhir dalam masa tidak lebih tempoh 3 tahun dari kerosakan atau kemungkiran tersebut. Contohnya, perkara tersebut berlaku pada tahun 2020 dan boleh dituntut sehingga 2022. Yang terakhir, Tribunal Tuntutan Pengguna boleh memerintahkan pembekal untuk memberi pampasan ganti rugi kepada pengguna yang telah membuat aduan. Contohnya, pembekal tidak mahu untuk membayar ganti rugi, namun TTPM boleh memerintahkan dan mengarahkan pembekal tersebut untuk membayar tuntutan kepada pengadu. Selain itu, TTPM juga mempunyai batasan kuasa, iaitu yang pertama, berkaitan kecederaan diri atau kematian. Yang kedua, mendapatkan kembali tanah atau apa-apa estet atau kepentingan mengenai tanah. Seterusnya, pertikaian mengenai hak milik kepada mana-mana tanah atau estet atau kepentingan mengenai tanah. Seterusnya, pertikaian mengenai hak mana-mana orang di bawah suatu wasiat atau kematian tak berwasiat.
Dan akhir sekali, perkhidmatan ahli profesional yang dikawal selia oleh mana-mana undang-undang bertulis seperti perkhidmatan jagaan kesihatan, perkhidmatan penerbangan, pertikaian yang berkaitan hal-hal franchise, iaitu nama baik. Yang keempat, hak dalam tindakan. Dan yang terakhir, rahsia perdagangan atau harta intelek yang lain. Sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syasha Ilyana binti Rusmadi daripada kelas DPHU 4H. Dan saya di sini akan menerangkan tentang beberapa jenis tuntutan yang boleh difailkan di TTPM. Pengguna boleh memfailkan tuntutan di tribunal untuk menuntut tebus rugi bagi kerugian berkaitan kepentingan mereka sebagai pengguna di bawah Akta 599 yang berbangkit daripada beberapa jenis tuntutan. Yang pertama, perlakuan yang mengelirukan atau memperdayakan berhubung dengan barang, iaitu mengenai sifat, proses penilangan, ciri-ciri, kesesuaian bagi sesuatu maksud, kualiti dan kuantiti barang itu. Yang kedua, perlakuan yang mengelirukan dan memperdayakan berhubung dengan perkhidmatan mengenai sifat, ciri-ciri, kesesuaian bagi sesuatu maksud, kualiti dan kuantiti perkhidmatan itu. Yang ketiga, representasi palsu atau mengelirukan berhubung dengan barang bahawa barang itu adalah daripada jenis, standard, grade, kualiti, kuantiti atau model tertentu, mempunyai sejarah kegunaan atau berasal daripada tempat tertentu, baru atau dibaik pulihkan, telah dikilangkan, dikeluarkan, diproses atau dibaik pulihkan pada sesuatu masa tertentu, mempunyai apa-apa tajaan, kelulusan, pengendorsan, gabungan, ciri-ciri pencapaian, aksesori, kegunaan atau sebarang faedah. Yang keempat, representasi palsu atau mengelirukan berhubung dengan perkhidmatan bahawa perkhidmatan itu adalah daripada jenis, standard, kualiti atau kuantiti tertentu, dibekalkan oleh mana-mana orang tertentu atau oleh mana-mana orang yang mempunyai daya ketukangan, kelayakan atau kemahiran tertentu, mempunyai apa-apa tajaan, kelulusan, pengendorsan, gabungan, ciri-ciri pencapaian, aksesori, kegunaan atau faedah. Yang kelima, gambaran yang mengelirukan mengenai harga yang terdapat pada barang atau perkhidmatan itu. Yang keenam, tawaran apa-apa pemberian, hadiah atau barang percuma lain dengan niat untuk tidak mengadakannya atau tidak mengadakannya sebagaimana yang ditawarkan. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nafisa binti Muhammad Najib dari kelas DPHU 4H. Nombor matrik saya DHU 202024600. Seterusnya, saya akan menyambung jenis-jenis tuntutan yang boleh difailkan di TTPM. Jenis-jenis tuntutan yang boleh difailkan di TTPM ialah maklumat yang memperdayakan bahawa barang yang ditawarkan adalah terhad. Seterusnya, penerimaan bayaran bagi barang atau perkhidmatan dengan niat untuk tidak membekalkan barang atau perkhidmatan itu, atau berniat membekalkan barang atau perkhidmatan yang berbeza daripada barang atau perkhidmatan yang berkenaan dengannya, iaitu bayaran yang diterima. Tuntutan yang seterusnya, membekalkan atau menawarkan atau mengiklankan untuk membekalkan apa-apa barang atau perkhidmatan yang tidak mematuhi tahap keselamatan yang ditentukan berkenaan dengan apa-apa barang atau perkhidmatan atau kelas barang atau kelas perkhidmatan. Okey, yang seterusnya, hak terhadap pembekal barang berkenaan dengan garanti berkaitan dengan barang mengenai yang pertama, hak milik. Yang kedua, kualiti boleh terima. Yang ketiga,
kesesuaian bagi maksud tertentu. Yang keempat, barang yang mematuhi sampel atau perihal. Yang kelima, harga yang munasabah. Dan yang seterusnya, membaikkan dan barang ganti dan keboleh-dapatan barang yang serupa pada masa hadapan. Okey, yang terakhir, hak terhadap pembekal perkhidmatan berkenaan dengan garanti berkaitan dengan perkhidmatan mengenai yang pertama iaitu ketelitian dan kemahiran munasabah. Yang kedua, kesesuaian bagi maksud tertentu. Dan yang ketiga, masa siap yang munasabah dan harga munasabah yang dikenakan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Nurul Izzati Zuhra binti Junaidi dan hari ini saya akan terangkan tentang tata cara memfailkan kes di tribunal. Jadi, tata caranya ialah prosedur tribunal bermula apabila pengguna ataupun lagi senang sebagai pihak penuntut memfailkan borang satu iaitu penyertaan tuntutan. Selepas itu borang kedua iaitu penyertaan pembelaan dan tuntutan yang balas difailkan oleh syarikat ataupun firma ataupun lagi senang dirujuk sebagai pihak penentang. Jika pihak menentang itu mengakui atau mempertikaikan tuntutan, ianya perlu mengisi bukti-bukti di ruang penyertaan dan juga pembelaan. Jika pihak penentang juga mempunyai apa-apa tuntutan balas seperti mengisi di ruang tuntutan, borang dua ini perlulah diserahkan dalam masa 14 hari untuk diserahkan dalam masa 14 hari selepas penyertaan tuntutan. Selain itu, borang ketiga pula iaitu pembelaan kepada tuntutan balas perlu difailkan oleh pihak penuntut jika terdapat tuntutan balas. Jika mengakui tuntutan balas tersebut, pihak penuntut hendaklah menyatakan di ruang pembelaan kepada tuntutan balas. Jika sekiranya mempertikaikan tuntutan balas, hendaklah memberikan bukti-bukti kenapa ianya dipertikaikan. Selain itu, borang empat juga iaitu borang notis pendengaran dikeluarkan oleh setiausaha ataupun penolong setiausaha tribunal yang menyatakan tarikh masa dan juga tempat pendengaran tuntutan kepada pihak yang menuntut dan penuntut dan juga penentang sekurang-kurangnya 14 hari sebelum tarikh pendengaran, kerana ianya lagi senang untuk melakukan kerja-kerja tersebut. Selepas itu, borang kelima pula ialah award bagi pihak yang menuntut jika penentang tidak memfailkan pernyataan pembelaan, iaitu borang kedua. Tribunal juga menurut budi bicara menangguhkan pendengaran bagi membolehkan penentang memfailkan pembelaannya. Borang enam pula ialah untuk award jika pihak penentang dalam pernyataan pembelaannya mengakui tuntutan. Selain itu, borang ketujuh pula ialah penentang jika pihak yang menuntut tidak hadir untuk pendengaran. Presiden boleh menolak tuntutan jika penentang tidak mempunyai tuntutan balas atau membuat suatu award bagi tuntutan balas jika penentang mempunyai tuntutan balas. Selain itu, award bagi pihak yang menuntut jika penentang tidak hadir untuk pendengaran. Presiden boleh meneruskan pendengaran tanpa kehadiran penentang ataupun menangguhkan pendengaran ke suatu tempat, kerana ianya lagi senang proses untuk budi bicara. Selain itu, award dengan persetujuan semasa pendengaran. Jika wajar, tribunal itu hendaklah membantu untuk membuat sesuatu penyelesaian tuntutan melalui persetujuan antara dua-dua belah pihak. Selain itu, award juga diberikan selepas pendengaran. Semasa pendengaran, pihak yang menuntut berhak
berhak untuk mengemukakan keterangan, memanggil mana-mana saksi ataupun membaca apa sahaja jenis dokumen rekod bagi menyokong kesnya. Selepas itu berlakunya adalah sama kepada saksi yang menghadiri pendengaran atau untuk mengemukakan apa-apa dokumen rekod ataupun benda lain dalam miliknya. Selepas itu, untuk membuat permohonan mengetepikan award bagi sesuatu pihak yang tidak hadir semasa pendengaran, borang 12 hendaklah diserahkan dalam masa 30 hari selepas award diterima. Selain itu, tribunal juga boleh menurut budi bicaranya menawarkan kos tidak melebihi RM200 kepada mana-mana pihak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Balkis binti Nafi daripada kelas TPSU 4H. Saya akan terangkan tentang kesimpulan. Penubuhan Tribunal Tuntutan Pengguna adalah bertujuan untuk memberi satu saluran kemudahan alternatif selain daripada mahkamah untuk seseorang pengguna mendapatkan ganti rugi dan pampasan yang sewajarnya daripada seorang pembekal atau penghilang dengan prosedur yang mudah, murah dan cepat. Justru itu, pendidikan pengguna adalah perkara yang asas yang perlu diberikan di mana dengan adanya pengguna yang berpengetahuan, secara tidak disedari ianya adalah penyumbang terbesar kepada perlindungan pengguna secara keseluruhannya. Pengguna yang berpengetahuan sahaja yang akan mengetahui hak-hak mereka. Seterusnya, mereka jugalah yang akan mempertahankan hak tersebut daripada sebarang pencerobohan. Kesimpulannya, pengguna dan haknya untuk mendapatkan keadilan adalah umpama irama dan lagu. Dengan ini diharapkan pengguna akan menggunakan perkhidmatan Tribunal Tuntutan Pengguna sepenuhnya untuk melindungi hak dan kepentingan mereka sebagai pengguna. Walau apapun usaha yang sedang dan bakal dikempen, apa yang pasti, kerjasama daripada semua pihak menjadi prasyarat ke arah kejayaan usaha tersebut. Perlu diingatkan di sini bahawa cabaran, peluang dan risiko yang semakin kompleks dan tidak menentu di pasaran mendatang menuntut setiap orang pengguna mempunyai perisai, iaitu dalam bentuk pengetahuan berserta tindakan bagi mengelakkan penipuan dan penganiayaan berlaku terhadap diri mereka.